Trump mengambil alih pantai Iran selepas Selat Hormuz menjadi tanah Amerika Syarikat dalam peta ketenteraan baru Teluk Parsi. Serangan Amerika Syarikat telah mengenai 24 lokasi yang disahkan di seluruh Iran. Sasaran tersebut merangkumi dari pelabuhan-pelabuhan di pesisir pantai hingga ke kemudahan nuklir dan ketenteraan di pedalaman negara itu. Peta tersebut menunjukkan bahwa ini bukan serangan terhad. Skala yang begitu luas mengubah sifat konflik ini. Donald Trump mengumumkan bahwa Washington akan mengembalikan sekatan terhadap kapal-kapal yang berkaitan dengan Iran, mengambil alih perlindungan Selat Hormuz, dan mengenakan cas 20 ke atas kargo yang melalui laluan di bawah jaminan Amerika. Jadi kita akan menyerang mereka dengan kuat, menjaga selat itu dan mungkin menguruskannya. Kita akan menjadi penjaga selat itu. Mungkin kita akan memanggilnya malaikat penjaga selat itu. Perintah ketenteraan meliputi kapal-kapal yang menuju atau keluar dari pelabuhan, terminal minyak dan kawasan pantai Iran, manakala kapal dari negara lain boleh melalui koridor itu asalkan mereka mematuhi sekatan tersebut. Trump telah meletakkan laluan itu di bawah satu pengisytiharan kawalan operasi yang secara langsung memberi kesan kepada perdagangan, minyak dan keupayaan tentera laut Teheran. Pada masa yang sama, Komando Pusat telah memperluaskan serangan terhadap radar, pertahanan udara, peluru berpandu, drone, kapal, dan pusat-pusat tentara yang tersebar di sepanjang pantai Iran. Tekanan itu telah beralih daripada ucapan kepada tindakan di laut dengan sekatan, pengiring, serangan tepat sasaran, dan kapal drone yang digunakan dalam pertempuran buat kali pertama. Teheran membalas dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima kuasa asing mengawal laluan yang melalui hadapan pantainya. Apa yang Trump ingin kawal? Kenapa minyak Iran menjadi sasaran utama? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Trump menyatakan bahwa Selat Hormuz akan terus dibuka dengan atau tanpa kebenaran Iran. Keputusan itu mengembalikan sekatan terhadap lalu lintas yang masuk atau keluar dari pelabuhan dan kawasan pantai Iran, tetapi masih membenarkan laluan kapal neutral dan muatan kemanusiaan selepas pemeriksaan. Tetapi apa yang tiada siapa tahu, ialah kami sebenarnya sudah ada perjanjian. Ia adalah perjanjian yang telah dimeterai dan kemudian mereka yang melanggarnya, mereka memang selalu melanggar. Kita sudah ada 10 perjanjian dengan orang-orang ini. Jadi mari kita serang mereka habis-habisan dan kita akan kekalkan selat itu dan mungkin kita akan menguruskannya. Kita akan menjadi penjaga selat itu. Mungkin mereka akan memanggilnya malaikat penjaga. Kita layak mendapat bayaran balik apabila kita berbuat demikian. Komando Pusat memaklumkan bahawa operasi akan bermula pada hari Selasa 14 Julai jam 20.20 waktu sejagat bersamaan dengan jam 17.17 waktu Brasilia. Kapal yang ingkar boleh dipintas dan Angkatan Tentera Amerika telah memberi amaran bahawa mereka boleh menggunakan cara ketenteraan untuk memastikan arahan dipatuhi. Skala serangan tersebut menunjukkan bagaimana Washington berhasrat untuk mengekalkan kawalan itu. Pada hujung minggu, pasukan Amerika telah menyerang puluhan sasaran di pelbagai lokasi di Iran dengan menggunakan amunisi berpanduan tepat. Dalam satu lagi pusingan yang diumumkan oleh Komando Pusat sendiri, kira-kira 140 sasaran tentera telah diserang. Ini menjelaskan mengapa kebanyakan letupan berlaku berhampiran kawasan pantai. Trump Kuba mengeluarkan dari Iran aset pengawasan, senjata, dan bot-bot yang digunakan untuk mengancam lalu lintas di selat itu. Bandar Abbas menjadi salah satu pusat serangan kerana ia menempatkan sebuah pangkalan tentera laut Iran yang penting di hadapan Selat Hormuz. Juga telah direkodkan di Kachin, Abadan, dan kawasan lain di selatan serta barat daya Iran. Kashm mempunyai kedudukan strategik di laluan maritim, manakala Bandar Abbas menggabungkan pelabuhan, kemudahan ketenteraan, dan struktur yang digunakan oleh tentera laut serta pengawal revolusi. Dengan menyerang titik-titik ini, Amerika Syarikat secara langsung menekan keupayaan Tehran untuk melancarkan peluru berpandu ke atas kapal, mengendalikan drone, memantau laut, dan mengekalkan kapal berhampiran pantai. Perkembangan terbaru yang paling ketara ialah 3 kapal tanpa pemandu Corsair telah menyerang sebuah kemudahan penyelenggaraan tentera laut dan kapal selam di pangkalan tentera laut Tehran. Menurut Komando Pusat, ini adalah kali pertama pasukan Amerika menggunakan kapal drone dalam pertempuran. Image yang dikeluarkan menunjukkan sistem itu menghampiri jeti sebelum letupan berlaku. Arahan Amerika meliputi seluruh kawasan pantai Iran, termasuk terminal minyak, dan cuba memisahkan perdagangan antara bangsa daripada tentera laut.
Iran, termasuk CAS 20, adalah bahagian yang paling berani dalam keputusan itu. Trump mahu negara-negara yang menggunakan laluan itu membayar untuk perlindungan yang ditawarkan oleh Amerika Syarikat, dengan alasan bahwa Washington tidak sepatutnya terus menanggung kos ketenteraan itu sendirian. Dan kita harus dibayar balik untuk itu. Apabila kita melakukannya, kita akan dibayar balik kerana negara-negara lain sangat kaya, mereka berada di pihak kita. Dan kita tidak boleh diharapkan untuk melakukannya secara percuma, berbeza dengan apa yang berlaku selama bertahun-tahun. Anda tahu, kita telah melindungi selat itu selama lebih 50 tahun dan kita tidak pernah dibayar untuk itu. Mereka mendapat semua wang itu dan Amerika Syarikat hanya tinggal, anda tahu, tidak. Mereka tidak mahu, memang mengagumkan. Kita tidak pernah dapat apa-apa. Kita melindungi itu secara percuma. Sekarang kita akan terus melindungi dan mendapat banyak wang kerana itu. Tapi kita hanya mahu dibayar balik kerana melakukan semua itu. Kerana meletakkan rakyat kita dalam bahaya. Kita tidak mempertaruhkan sesiapa. Kita sedang menyelamatkan orang. Ingat, mereka telah membunuh 52,000 penunjuk perasaan setakat ini. Presiden telah memperkenalkan dirinya sebagai penjaga Selat Hormuz dan berkata bahwa CAS itu adalah untuk membayar balik perbelanjaan keselamatan. Mekanisme pembayaran masih belum dijelaskan dan juru cakap Komando Pusat tidak mengesahkan sama ada tentera akan bertanggung jawab untuk mengutip bayaran tersebut. Pertubuhan Maritim Antarabangsa telah menyatakan bahawa tiada asas undang-undang untuk mengenakan tol wajib hanya kerana melalui selat antarabangsa. Iran telah bertindak balas dengan marah kerana langkah itu mengurangkan kebebasannya untuk menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tekanan. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyatakan bahawa Tehran akan terus menjadi penjaga selat tersebut. Manakala pihak Komando Tentera Iran menolak sebarang peranan Amerika Syarikat dalam pengurusan laluan itu. Penawar revolusi telah bertindak balas dengan melancarkan serangan ke atas kemudahan Amerika dan sekutunya di Bahrain, Kuwait, Jordan, dan Oman. Bahrain memaklumkan bahawa mereka telah memintas peluru berpandu dan drone Iran. Tindakan ini menunjukkan bahawa sekatan tersebut bukan sekadar pertikaian kenyataan. Laluan itu kini telah menjadi pusat ketenteraan dan ekonomi dalam peperangan ini. Rumah Putih juga mengumumkan bahawa Omran Agili yang dikenali sebagai Ketua Komunikasi Operasi Khas di wilayah Khuzestan, Iran telah terbunuh selepas peluru berpandu Amerika mengenai lapangan terbang Avaz. Maklumat itu telah diumumkan oleh juru cakap Caroline Levitt. Walaupun belum menerima pengesahan bebas yang meluas sehingga hari Isnin ini. Avaz terletak di barat daya Iran, berhampiran dengan salah satu kawasan minyak utama negara itu dan lapangan terbangnya mempunyai nilai strategik untuk pergerakan ketenteraan dan logistik. Pendekatan tegas Trump berlaku selepas amaran risikan mengenai kemungkinan rancangan Iran untuk membunuh beliau. Semasa pulang dari satu mesyuarat di Turki, Presiden tidak menggunakan pesawat Presiden baharu untuk sebahagian perjalanan dan menaiki Air Force One yang lama. Laporan menyatakan bahawa pertukaran itu disyorkan sebagai langkah berjaga-jaga keselamatan. Perintah baharu akan mula diuji pada hari Selasa. Komando Pusat perlu memeriksa kapal, memisahkan muatan kemanusiaan, mengiringi kapal neutral dan menghalang akses ke pelabuhan Iran tanpa melumpuhkan sepenuhnya perdagangan dunia. Teheran mungkin akan cuba mencabar halangan ini dengan melancarkan serangan baharu terhadap pasukan Amerika di rantau tersebut. Setiap kapal yang berkaitan dengan Iran yang cuba melintasi kawasan itu akan menunjukkan sama ada kenyataan Trump hanyalah satu ancaman politik atau satu peraturan ketenteraan baharu yang dikenakan di luar pantai Iran. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan berikan sumbangan keuangan melalui ID Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas. Fokus untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.